Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Afiq, kami dari kumpulan 2 akan membentangkan tentang institusi falsafah Islam abad ke-21. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Nur Ian Iliana binti Nur Rosti yang akan membentangkan tentang pengenalan. Definisi bagi institusi. Institusi ialah sebuah organisasi yang ditubuhkan untuk tujuan tertentu. Sebagai contoh, pengajian tinggi iaitu universiti. Ianya bertujuan untuk memberikan ilmu yang lebih mendalam bagi sesuatu bidang kepada mahasiswa yang menuntut di universiti itu. Ianya juga berperanan dalam melahirkan mahasiswa yang cemerlang dan berdaya saing serta aktif bersukan. Manakala definisi bagi falsafah pula, ianya berasal daripada perkataan Greek iaitu filosofia yang bermaksud cintakan kebijaksanaan. Perkataan sinonim bagi falsafah ialah ideologi, konsep, kepercayaan dan lain-lain lagi. Secara amnya, falsafah didefinisikan sebagai pengkajian umum. Falsafah ialah bidang ilmu yang mengkaji kebenaran melalui hujah. Falsafah juga adalah teori ilmu, teori kewujudan, falsafah moral dan pemikiran secara sistematik. Ilmu falsafah penting dipelajari untuk kehidupan seharian dan kegunaan akademik. Mempelajari falsafah juga dapat membentuk kepribadian seseorang serta menghasilkan kemahiran boleh pindah. Mempunyai pengetahuan tentang ilmu falsafah dapat membantu seseorang dalam kemahiran pemikiran. Bidang ilmu ini juga dapat menyemak kembalikan diri seseorang. Faktor penting untuk mengukur tahap pemikiran manusia ialah meneliti sesuatu perkara berdasarkan rasionalisasi. Isu persoalan juga merupakan faktor penting bagi falsafah kerana mereka akan mencari jawapan bagi setiap persoalan yang muncul. Kesimpulannya, falsafah ialah penilaian rasional bagi memahami dan menjawab soalan dasar serta asas mengenai sesuatu perkara dan menerangkan sesuatu perkara itu. Institusi yang dipilih oleh kumpulan kami ialah Universiti Malaya atau lebih dikenali lagi sebagai UM. Ianya ditubuhkan pada tarikh 28 September 1905 iaitu 118 tahun yang lalu. UM ialah universiti tertua di Malaysia yang merupakan universiti pasca kemerdekaan Tanah Melayu. Lokasi universiti ini adalah di Kuala Lumpur. Ianya merupakan kampus utama dan terbesar di Malaysia. Jenis universiti ini ialah Universiti Penyelidikan Awam dan motonya juga ialah ilmu punca kemajuan. Sebelum ini, UM dikenali sebagai Kolej Perubatan King Edward di Singapura. Ianya menerima anugerah autonomi dari KPT pada tahun 2012. UM juga merupakan universiti yang ke-59 terbaik di dunia dan mendapat anugerah pujian Menteri Luar Jepun kerana sumbangan Malaysia mempromosikan bahasa Jepun di Malaysia. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Hidayah binti Sukandar. Ingin beritakan tentang objektif kajian pelajaran abad ke-21. Yang pertama, mengenai pemahaman dan perhayatan mereka terhadap sesuatu falsafah yang boleh mengaruhi keberanian dan ketukan mereka. Yang lebih penting ni lagi ialah mungkinkah kita ni melahirkan generasi tokoh sebegini, contoh pencara atau pelajar dengan pengajian dan pembelajaran falsafah yang dianjurkan dalam sistem pendidikan semasa maupun tujuan untuk meneliti beberapa aspek
yang berkaitan pendidikan falsafah amnya dan falsafah Islam hanya di institusi pendidikan awam, contohnya IPTE. Di Malaysia khususnya di Akademi Jariah Islam Universiti Malaya dan di Fakulti Pengajian Islam. Yang kedua, untuk tujuan ini dikemukakan beberapa contohnya sukatan yang mengajian peringkat sana muda yang dikemukakan untuk tujuan kencangan dan penilaian. Kali ini untuk memilih Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya hanya untuk jabatan Akidah dan Pemikiran Islam dan Fakulti Pengajian Islam di Institut Kebangsaan Malaysia, khususnya jabatan Usuluddin dan Falsafah sebagai contoh bandingan. Yang ketiga, secara umumnya kajian ilmu boleh katakan dengan dua tujuan utama, sama ada untuk melahirkan pakar dalam bidang ilmu yang diajarkan ataupun hanya sekadar untuk memberi maklumat yang penting tentang seperti yang ajar. Ini juga adalah maklumat para ilmuwan Islam dalam penulisan mereka yang ada 34 usia dan perkataan pengajaran. Yang kedua, jadi untuk pastinya dibiasa dan mesti dibiasakan. Yang keempat, Putus ni berkenalkan konsep serta falsafah akhlak dan moral. Ia berarti jangan tentang sumber dan asas akhlak moral, berarti kualitas agama dan amalan manusia. Di samping itu, kajian ringan antara akhlak, moral dan etika serta persoalan yang berkaitan akhlak Islam sebagai penyelesaian masalah dan membentuk sasiah dan kebenaran manusia. Sangat. Dan yang terakhir, kualiti bahasanya akan terhalang yang dilatih dalam cabaran yang menghadapi dalam editorial kini. Cabaran ini sesuatu aspek yang lain boleh katakan dengan isu kajian dan keupayaan pengajar di atas. Pengajaran ini tidak membina dan pengajaran tidak melampau menjalankan tugas sebaiknya pasti akan menyumbang kepada kemendapresi para pelajar terhadap kepentingan falsafah dan pengajian. Sekian, terima kasih. Apakah yang dimaksudkan dengan pembelajaran abad ke-21? Pembelajaran abad ke-21 merupakan proses pembelajaran yang berpusatkan kepada pelajar. Pembelajaran abad ke-21 menjadi penting kerana ia dilihat mampu memenuhi keperluan pendidikan masa kini. Di samping membawa perubahan baru dalam dunia pendidikan, terdapat beberapa elemen yang diterapkan iaitu komunikasi, kolaboratif, pemikiran kritis, kreativiti serta aplikasi nilai murni dan etika. Adakah elemen-elemen ini memberi kesan positif kepada pelajar? Secara umumnya, komunikasi merupakan satu proses pertukaran maklumat daripada individu kepada individu yang lain. Dalam konteks pendidikan pula, komunikasi merujuk kepada perbualan yang berlaku di antara pengajar dan pelajar atau pelajar dan juga pelajar untuk berkongsi ilmu yang difahami bersama rakan-rakan lain. Ini dikatakan sebagai komunikasi berpusatkan pelajar. Namun begitu, jika pengajar tidak memainkan peranannya dengan baik, komunikasi yang berkesan tidak akan terhasil semasa proses pembelajaran berlangsung. Elemen kedua, kolaboratif, merujuk kepada sesuatu yang dilakukan secara bersama-sama atau berkumpulan. Kolaboratif dalam dunia pendidikan pula adalah kerjasama yang wujud di antara pengajar dan juga pelajar atau pelajar dan juga pelajar secara aktif dan menyeluruh, di mana ia melibatkan pertukaran idea atau pendapat atau pengetahuan di antara pelajar-pelajar. Bagi elemen ini, pengajar perlu memahami gaya pembelajaran pelajarnya. Selain itu, secara amnya, pemikiran kritis merujuk kepada keupayaan individu untuk membuat penilaian mengenai sesuatu perkara, termasuk kebaikan dan kelemahannya. Dari sudut pendidikan pula, pemikiran kritis berlaku apabila pelajar mula meneroka pemikiran mereka untuk menilai idea-idea yang diterima secara rasional dan membuat pertimbangan mengenai idea tersebut melalui penggunaan alasan-alasan yang wajar.
Seterusnya, kreativiti pula merujuk kepada sesuatu proses yang berlaku di mana ia melibatkan penghasilan sesuatu yang baru, berguna dan juga berkualiti. Elemen ini juga merupakan salah satu elemen yang penting untuk diterapkan dalam diri murid. Hal ini demikian kerana kreativiti bersifat meluas yang melibatkan sesuatu projek dan juga pemikiran pelajar itu sendiri. Mereka perlu berfikir di luar kotak untuk menghasilkan sesuatu ciptaan yang baru dan berguna. Elemen yang terakhir, nilai murni, boleh ditakwilkan sebagai tingkah laku yang baik, beradab dan menjaga tata sesila, manakala etika pula merujuk kepada kepribadian atau perwatakan seseorang. Dalam dunia pendidikan, elemen ini amat penting untuk diterapkan dalam diri pelajar supaya ia dapat membentuk jati diri yang tinggi. Pengajar merupakan insan yang paling rapat dengan pelajar ketika mereka berada di institusi. Oleh itu, pengajar seharusnya berusaha untuk menerapkan nilai-nilai yang positif dalam diri pelajar semasa sesi pembelajaran berlangsung. Apakah pula permasalahan dalam pembelajaran abad ke-21? Meskipun banyak usaha telah dilakukan untuk menerapkan kemahiran abad ke-21, pengajar berhadapan dengan pelbagai cabaran hebat. Usaha untuk memupuk pembelajaran abad ke-21 dalam kalangan pelajar amat sukar, memandangkan setiap pelajar mempunyai pemahaman, minat, pengetahuan dan motivasi yang berbeza. Pengajar memainkan peranan yang penting untuk menggerakkan minat pelajar. Satu kajian telah dijalankan di mana mereka mengenal pasti kelemahan dalam pengajaran dan pembelajaran berpunca daripada kurangnya kepakaran pengajar dalam penyusunan strategi dan memahami basic kurikulum. Oleh itu, pengajar perlu berubah dari kaedah tradisional kepada pembelajaran berpusatkan pelajar serta mengaplikasikan pembelajaran yang kreatif. Terdapat juga kajian yang mengatakan bahawa pendekatan dan strategi memainkan peranan penting dalam melahirkan minat pelajar. Namun sebaliknya pula mengatakan bahawa strategi, kaedah, teknik dan pendekatan yang tepat menyebabkan kemerosotan minat pelajar terhadap proses pembelajaran. Masih ramai pengajar yang menggunakan kaedah tradisional menyebabkan berlakunya proses penyampaian secara pasif dan akibatnya pelibatan pelajar dalam pembelajaran terbantu. Untuk metodologi yang digunakan pakai dalam kajian kes kali ini ialah kajian kualitatif. Dua kaedah daripada kajian kualitatif telah diambil, iaitu kaedah temu bual atau soal selidik dan juga kaedah analisis dokumen dan sumber terbuka. Untuk kaedah temu bual atau soal selidik, 10 orang pensyarah daripada Universiti Malaya telah terlibat dan ditanyakan beberapa soal selidik. Antara soal selidik yang ditanyakan adalah mengenai pendapat para pensyarah tentang pelaksanaan pembelajaran abad ke-21 semasa proses pengajaran dan pembelajaran di institusi. Yang kedua adalah mengenai pelaksanaan pembelajaran abad ke-21 dalam amalan pengajaran pensyarah. Yang ketiga ialah cabaran yang dihadapi oleh para pensyarah dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran abad ke-21. Dan terakhir adalah mengenai cadangan penambahbaikan yang diharapkan oleh pihak para pensyarah daripada pihak institusi dan Kementerian Pendidikan Tinggi untuk melaksanakan pembelajaran abad ke-21. Bagi kaedah analisis dokumen dan cara yang terbuka, 4 kata kunci cara yang terbuka dan dokumen telah diguna pakai. Antaranya ialah kata kunci institusi falsafah pendidikan abad ke-21, cabaran dan permasalahan pendidikan abad ke-21 dan sejarah Universiti Malaya. Melalui kajian ini, dapatan yang kami perolehi ialah Universiti Malaya adalah sebuah institusi tertua di tanah air Malaysia. Asalnya ia ditubuhkan pada 28 September 1905 Singapura. Institusi ini diberi gelaran Kolej Perubatan King Edward VII sempena penamaan semula daripada sekolah terdahulunya dan kemudian dijadikan sebagai sekolah perubatan kerajaan negeri-negeri Selat dan Bersekutu. Universiti Malaya telah ditubuhkan pada tanggal 1 Januari 1962. Sejurus dengan itu, Pentadbiran Chancellor pertama yang dilatih ialah Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, iaitu Perdana Menteri pertama Malaysia. Universiti ini ditubuhkan dengan visi yang jelas dan perspektif yang luas, iaitu dengan hasrat ingin menjadikan Universiti Malaya sebagai universiti global yang memberi impak kepada dunia. Misi bagi tempat pengajian ini pula adalah menolak sempadan ilmu dan memupuk bakal pemimpin. Pelaksanaan misi dan visi ini berpacakan pada 5 nilai teras yang terdiri daripada perkataan bahasa Inggeris, iaitu POISE, P-O-I-S-E. Falsafah yang digunakan pakai adalah sama seperti institusi yang lain yang berada di Malaysia. Secara amnya, menurut falsafah pendidikan Islam, konsep pendidikan Islam bukanlah terhad kepada hafazan Al-Quran dan pembelajaran agama sahaja. Hal ini seringkali memberitakan banyak salah terhadap masyarakat. Pembelajaran ilmu dalam Islam ini terbahagi kepada dua, iaitu nakli dan akli.
Untuk perbincangan, beberapa perkara telah dibincangkan daripada hasil kajian soal selidik. Antaranya adalah pendapat pendidik tentang pembelajaran abad ke-21 di mana warga pendidik memberikan pandangan yang positif berhubung pelaksanaan pendidikan abad ke-21. Selain itu, perkara yang dibincangkan adalah tentang keupayaan pendidik dalam melaksanakan pembelajaran abad ke-21. Hasil daripada soal selidik, warga pendidik mengakui bahawa pelaksanaan pembelajaran abad ke-21 masih pada tahap yang rendah atau sederhana. Perbincangan seterusnya adalah mengenai perubahan kaedah pembelajaran. Hasil daripada soal selidik, sebahagian warga pendidik masih menggunakan kaedah pembelajaran tradisional yang di mana berpusatkan kepada guru. Pembelajaran tradisional merupakan salah satu kaedah yang digunakan oleh para pendidik di mana para pelajar dan pendidik dihimpunkan dalam satu tempat seperti kelas atau bilik darjah. Bahan yang digunakan oleh para pendidik adalah daripada sumber buku teks atau buku rujukan. Berdasarkan daripada kaedah yang telah lama digunakan oleh warga pendidik, seharusnya kaedah pembelajaran ini harus ditukar kepada kaedah pembelajaran abad ke-21. Pihak institusi boleh mendedahkan warga pendidik dengan cara mengaplikasikan kaedah pembelajaran abad ke-21 seperti pembelajaran campuran atau lebih dikenali sebagai blended learning. Pembelajaran campuran atau blended learning merupakan salah satu kaedah yang di mana menggabungkan kaedah pembelajaran tradisional dan juga kaedah penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Selain itu, silibus atau isi kandungan mata pelajaran yang kerap berubah juga merupakan salah satu perkara yang dibincangkan kerana ia menyukarkan para pendidik dalam melaksanakan pembelajaran abad ke-21. Warga pendidik mengharapkan pihak kerajaan menetapkan silibus yang sepatutnya yang akan digunakan dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Selain itu, warga pendidik juga mengharapkan pihak institusi mengadakan kursus lanjutan untuk warga pendidik berkaitan silibus yang ditetapkan oleh pihak Kementerian Pendidikan supaya warga pendidik dapat memahami dengan lebih jelas cara mengaplikasikan dan bahan yang akan digunakan dalam dan semasa proses pembelajaran dan pengajaran. Dan perbincangan yang terakhir adalah mengenai perintegrasian teknologi dalam sistem pendidikan. Hasil daripada soal selidik, masih terdapat sebahagian besar golongan warga pendidik yang masih kurang terdedah kepada perkembangan teknologi. Kegagalan pendidik dalam membuat perancangan pembelajaran akan merugikan pelajar dan menjadikan proses PDP kurang berkesan. Oleh itu, pihak institusi boleh mengadakan seminar berkaitan teknologi untuk memberi pendedahan kepada warga pendidik. Seterusnya, masalah kekurangan kemudahan peranti teknologi dan rakaian internet yang terhad di institusi. Kekurangan kemudahan peranti teknologi dan rakaian internet yang terhad menyukarkan para pendidik dan juga pelajar dalam mengakses dan mencari bahan rujukan yang lebih mendalam. Oleh itu, pihak kerajaan harus mengadakan pemberian insentif peranti kemudahan kepada para pelajar yang memerlukan dan juga para pendidik. Selain daripada itu, pihak institusi juga boleh menambah bajet bagi penggunaan akses rakaian internet agar dapat memudahkan para pendidik dan pelajar dalam mencari bahan untuk digunakan semasa proses pembelajaran dan pengajaran dijalankan. Dari kajian ini, kami mendapati bahawa pembelajaran abad ke-21 membawa perubahan yang positif di dalam sistem pendidikan. Hal ini kerana pelajar yang berjaya mampu memajukan negara. Pendidikan abad ke-21 juga memberi kesan yang positif sebagai kesimpulannya. 41 menyatakan pelbagai reaksi sama ada positif maupun negatif bergantung pada cara kita menghadapinya. Walau bagaimanapun, terdapat juga permasalahan atau cabaran dalam melaksanakan 41. Antaranya ialah minat dalam kalangan pelajar dan juga kurangnya kepakaran pengajar. Kajian ini telah dilaksanakan menggunakan metodologi kajian kualitatif iaitu temu bual bersama 10 orang pensyarah dan sumber terbuka dari dalam talian. Pandangan yang positif telah diberikan oleh warga pendidik apabila pelajar menunjukkan minat dalam aktiviti pembelajaran. Dalam kajian ini, kami mendapati beberapa kebaikan iaitu perubahan kepada pengajaran sebagai contoh pertukaran dari pembelajaran berpusatkan guru kepada pembelajaran berpusatkan pelajar. Selain itu, pengintegrasian teknologi dalam pendidikan telah membentuk pembelajaran secara autentik di mana pelajar diberi peluang untuk menyelesaikan masalah berdasarkan tugas dunia sebenar. Kesimpulannya, pengajar boleh hidup dengan lebih makna dan mempunyai pembelajaran sepanjang hayat sekiranya cekap dalam menghadapi inovasi dan perubahan pendidikan ini.